Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah bagi kita masa, Allah bagi kita ruang. Sekali lagi pada malam ni, sudah berapa lama kita tak ke udara. Alhamdulillah hari ni kita kongsi-kongsi pengalaman. Sebelum tu tak kenal maka tak cinta. So macam biasa, amalkan susu kolesterol. Jangan sampai dah terlantar, sampai kita dah tak boleh bangun, baru itu kita kategorikan kita ni sakit. Sedangkan sakit kepala, kebas tangan, sakit kaki, sakit lutut, itu adalah punca simptom ke arah penyakit yang lebih kronik. Percayalah cakap saya, ini pengalaman saya. Jangan ambil ringan sakit kepala, jangan ambil ringan sakit lutut, jangan ambil ringan masalah saraf. Kerana itulah punca-puncanya simptom ke arah penyakit. InsyaAllah, produk Patuh Syariah ketahui fungsi dan manfaat kolostrum dan kalsium pada kesihatan tubuh badan kita. Inginkan kesihatan yang baik, bukan sekadar menandatangan berdoa, harus berusaha dan ikhtiar ke arah itu. Kita kena tahu sebelum kita mengamalkan sesuatu produk, tak kira di luar sana apa produk pun yang kita amalkan, lebih-lebih lagi produk yang berasaskan susu, sudah pasti kita tahu ianya amat baik. Daripada kecil lagi, daripada lahir kita lagi, ibu kita telah bekalkan kita kolostrum. Kenapa? Kerana ibu kita tahu pilihan yang terbaik pada kita. Kerana kolostrum ia memberi kesan yang terbaik kepada kesihatan kita sepanjang umur kita. So, insyaAllah, kat sini kita kena faham apa sebenarnya yang kita ambil ni. Yang dikatakan ini bukan ubat, tetapi bagaimana fungsi, manfaat dan apa faktor-faktor yang ada di dalam kolostrum ni yang menyumbang kepada kesihatan boleh baik. Itu yang kita nak kena faham. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Ini adalah pemakanan tambahan. Kena faham kadang-kadang orang cakap, kena faham. Ini bukan ubat, ini pemakanan tambahan. Dia bukan ubat yang kita makan pun, ubat hospital macam saya makan 5 tahun. Bukan dia memberi kebaikan. Dia memberi kesan yang lain pada badan saya. Tetapi dengan kolostrum dan kalsium ni, dia bukan ubat, tetapi dia mujarab dan dia memberi kesan yang baik. InsyaAllah. Kemudian kita tengok, sebelum kita mengamalkan, kita tengok company yang mengeluarkan produk ni, TDC Holding 9 Berhad, Together We Are Strong. Ini dia punya CEO. Ini dia punya nahoda kapal. Tuan Hafiz Yu, CEO TDC Holding 9 Berhad. Bersama membina maligai di dunia dan istana di surga. Infak saham khairat. Itu yang selalu dia ungkapkan. Itu yang selalu dia katakan. Kita nak berjaya, kita mengejar dunia dan kita sama-sama mengejar di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan kita melakukan infak, sedekah dan sebagainya. Dan infak kesihatan kita sedekahkan badan kita dengan susu kolostrum ni yang terbaik. Kita sedekahkan kat badan kita. Itu yang paling penting. Jangan nak cerita kalau kita tak amalkan, macam mana kita nak berkongsi. Saya nak cerita sikit. Bagaimana Perdana Menteri yang dia tak tahu vaksin tu baik ke tak baik untuk badan dia. Pertama kali dia, siapa pun tak pernah cucuk dekat badan rakyat Malaysia, tetapi dia menjadi orang pertama untuk cucuk vaksin tu. Kenapa? Kerana dia nak bagi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa vaksin ni adalah selamat, sebab tu dia cucuk dulu. So kalau nak mati pun, Perdana Menteri mati dulu. Begitu juga dengan susu ni. Kita kena amalkan dulu, baru kita boleh berkongsi. Begitu juga dengan saya. Kenapa saya serba sedikit boleh bercerita? Kerana saya dah amalkan. Saya dah dapat kesannya. Saya dah dapat manfaatnya susu kolostrum ni. InsyaAllah. RH Network berani berkongsi peluang. Itu yang dikatakan kita berani berkongsi peluang. Ikhtiar sihat kesihatan dan ikhtiar sihat kewangan. Kita ada satu produk yang bagus. Apa salah kita kongsi kepada rakan-rakan. Kita kongsi kepada kita punya keluarga yang pasti ada masalah kesihatan. Kita kongsi yang mana produk ni telah terbukti dari kajian sains dan terbukti dari klinikal kesihatan, ia terbukti baik untuk kesihatan. And terima kasih Tuan Hasni kerana secara tak langsung dia berkongsikan satu produk ni pada saya mendapat manfaat yang sangat baik dan saya dalam mengamalkan cuba berkongsi kepada rakan-rakan, kepada saudara dan kepada adik-beradik saya, insyaAllah. InsyaAllah kita sihat, berikhtiar dan berdoa, itu yang paling penting. Elakkan aktiviti tidak sihat,
rasa tanggungjawab pada diri kita. Kesihatan kita, kewangan kita, kita yang tentukan. Jaga amalan pemakanan sihat. Ambil tahu masalah kesihatan kita. Keluarga kita, siapa yang nak ambil tahu? Kami di sini hanya berkongsi peluang. Kami berkongsi peluang ikhtiar untuk sihat. Tetapi anda semua yang tentukan nak ke tak nak, kerana kesihatan kewangan di tangan anda. Yakin dan percaya sangat penting. Waimah kita minum air suam sekalipun, kalau kita yakin Allah menyembuhkan melalui air suam, kita sembuh kita punya penyakit. Apatah lagi produk yang terbukti, berkesan daripada kajian sains dan terbukti. Kita dah amalkan daripada kita sejak kita lahir lagi. Takkan kita tak yakin, takkan kita tak percaya. Kenapa perlu sihat? Bagaimana kita nak sihat? Apa alternatif kita sihat? Itu yang dikatakan apa usaha kita, apa ikhtiar kita. Bagi orang yang diuji dengan masalah kesihatan, sudah pasti tubuh badan mereka lemah, kurang selera makan, aktiviti terbatas, tidak selesa murung, malah mengukir senyuman pun juga terasa berat. Sudah pasti kalau kita sakit, semua aktiviti kita terbatas, pergerakan kita terbatas. Apa yang kita nak lakukan, semua terhad. Tak guna kalau kita banyak duit, kita sakit. Kita ada kereta mewah, kita ada 2-3 biji kereta mewah, tapi kita boleh tengok aja orang bawa kereta tu, pun tak guna. Kalau kita sakit, macam mana kita nak cari rezeki, macam mana kita nak cari nak menjalani kehidupan kita dengan baik. Di sini kita kena faham kenapa perlu sihat, bagaimana kita nak sihat, dan apa alternatif kita untuk kekal sihat. Organisasi Kesihatan Dunia mendefinisikan sihat adalah satu keadaan yang sempurna, baik jasmani, mental dan sosial. Ianya tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan atau kecacatan. Maknanya bukan orang yang lemah, sakit, cacat itu baru kita sakit. Itu yang dikategorikan tadi. Sihat secara jasmani, semua organ tubuh berfungsi dengan normal. Maknanya jantung, paru-paru, ginjal, liver, otak dan semua anggota kita berfungsi secara normal, bergerak secara normal. Sihat secara mental, jiwa yang sihat adalah di dalam tubuh yang sihat. Sudah pasti bila jiwa kita sihat, tubuh kita sihat, pemikiran kita sihat. Hati dan pemikiran yang bersih, selalu gembira dengan hidupnya, tanpa ada sebarang konflik kejiwaan. Bahaya kalau kita sakit, kita boleh tekanan, lama-lama kita boleh tekanan mental. Dah sakit lain pula nanti akan datang. Allah. Antara nikmat tiada ternilai yang kita semua rasakan dalam hidup ini pastinya apabila kita dikurniakan kesihatan yang baik. Sudah pasti. Islam menyarankan umatnya sentiasa menjaga tubuh badan serta mengamalkan cara hidupan yang sehat. Selain daripada kebersihan, kehidupan sehat itu juga adalah satu amanah dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena syukur nikmat kesihatan yang kita ada. Kita menjaga kesihatan bukan sekadar untuk sihat secara luaran dan dalaman. Malah dengan menjaga kesihatan, kita sebenarnya memberi kesan kepada keluarga, masyarakat, organisasi dan kesihatan kita sangat mempengaruhi produktiviti kehidupan kita seharian. Itu pentingnya kalau kita sihat. Kenapa perlu sihat? Sekiranya kita sihat, sudah pasti kita boleh melakukan ibadah, melakukan aktiviti keagamaan dan beribadah dengan sempurna. Itu yang paling penting. Pekerjaan, melakukan aktiviti pekerjaan dengan baik. Sekiranya kita sihat, kita bangun pagi mulakan dengan badan yang sehat, yang cergas dan bertenaga. Sudah pasti dengan sihat kita dapat melakukan aktiviti bersama keluarga kita dengan baik. Masalah kesihatan di dunia mengalami revolusi. Di mana dulu kebanyakan orang sakit di dunia kerana kurangnya zat galian, kurang vitamin, kurang pemakanan yang sehat. Tapi sekarang revolusi itu telah berubah kerana ramai orang penyakit kerana masalah makan, terlebih makan. Hasil kajian Kementerian Kesihatan mendapati bahawa amalan gaya hidup masyarakat di negara ini menyebabkan banyak masalah kesihatan yang kronik. Sebab itu pesakit kanser jantung, diabetes dan darah tinggi adalah anggota golongan yang paling ramai menerima rawatan di hospital kerajaan. Masalah ini terdedah kepada risiko penyakit-penyakit yang lebih kronik. So, pemakanan ini sangat penting. Risiko amalan pemakanan yang tidak sehat. Kita tak tahu apa yang hari-hari kita makan. Kita kena tahu apa yang kita makan memberi kesan atau tidak. Begitu juga dengan produk pemakanan kesihatan. Ianya memberi kesan dan impak kepada tubuh badan kita. InsyaAllah. Dah terlantar baru kategori sakit ke? Kita dah terbaring macam ni, barukah nak katakan kita sakit? Yakin 100% kita sihat ke? Bila kita dah dalam keadaan macam ni, apa yang masuk dalam tubuh kita adalah susu. Kerana apa? Doktor tahu
untuk badan kita terus berfungsi adalah susu untuk memberi kita tenaga, kolostrum dan kalsium yang memberi kita tenaga. Dalam keadaan macam ni kita dah tak ada pilihan, kita dah tak boleh cakap dengan doktor, saya nak Red Bull doktor, masuk dalam tiup. Saya nak Milo Ais doktor, masuk dalam tiup. Kita pun dah tak boleh bercakap macam kita baru lahir. Inilah bermulanya kita baru lahir, kita diberi bekalkan dengan kolostrum. Begitu juga sehingga 4 tahun, 5 tahun ibu kita membekalkan kita sumber kolostrum dan kalsium. Selepas tu kita dibekalkan dengan Milo Ais, teh ais, Nescafe. Itu semua adalah krima, itu adalah gula yang menyumbang kepada penyakit. Bertindak ikhtiar sihat, cegah sebelum parah, insya-Allah. Kenapa kita perlu sihat? Kita tahu penyakit. Mungkin kita tak ada gejala-gejala penyakit macam ni, tapi orang-orang yang di sekeliling kita, rakan-rakan kita, saudara kita, adik-beradik kita mungkin mengalami masalah diabetes, kanser, kolesterol, sakit jantung, obesiti, darah tinggi, stroke. Ini penyakit-penyakit yang normal kita dengar, yang biasa kita dengar. 3 serangkai. Ini yang biasa kita dengar. Kalau boleh kita dah ada masalah penyakit, kita cuba ikhtiar bagaimana untuk mengubati penyakit yang kita alami, insya-Allah. Kenapa perlu ikhtiar sihat? Punca penyakit. Ini salah satunya. Faktor-faktornya, kurang bersukan. Adakah dalam keadaan sekarang kita kerap bersukan? Gaya hidup, merokok dan sebagainya. Pencemaran yang pasti kita tak boleh elak. Air kotor, udara kotor, kita tak boleh elak. Pola pemakanan yang paling penting. Ini yang apa kita makan tiap-tiap hari. Kuman dan bakteria, ini penyakit yang berjangkit dan tekanan membawa kita kepada punca penyakit apa yang saya katakan tadi. InsyaAllah, ini kalau kita tengok daripada keratan-keratan akbar di mana menunjukkan berapa banyak kes-kes penyakit di seluruh Malaysia meningkat dari hari ke hari. Dan adakah kita 100% sihat? Contoh saya tengok dekat sini, jangan potong kaki saya. Sekiranya kita dimasukkan hospital, kaki kita dah terpaksa dipotong. Sekiranya kaki kita tak dipotong, mungkin ia mudaratkan kita dan membawa kita kepada mungkin kita boleh meninggal dunia dan sebagainya. Tapi bila dah keadaan begitu, sudah pasti kita tak ada pilihan. Kalau kita tak potong, doktor kata potong untuk menyelamatkan nyawa kita, kita terpaksa potong. So kita dah tak ada pilihan. So sementara kita sihat, sementara kita boleh buat pilihan, kita buat pilihan yang terbaik. Kita ambil tahu, ambil peluang, kita amalkan satu pemakanan yang sudah pasti memberi kesan yang baik kepada kita dan keluarga kita. Tahap kesihatan di Malaysia, 20% sihat, 60% kurang sihat, 20% sakit. Kita berada di mana? Adakah kita sakit? Yang kita katakan sakit kepala ni biasa, yang kita katakan lengur-lengur, sakit lutut, sakit sendi, sakit tulang, itu yang dikatakan biasa. Itu adalah dikategorikan kurang sihat. Dan itu menjurus ke arah penyakit yang lebih kronik. Kita kena hati-hati, kita kena faham, kita kena ambil tahu tentang kesihatan kita. Adakah kita mengamalkan cara pemakanan sihat? Kematian utama akibat pemakanan, penyakit jantung, obesiti, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan gout. Ini terbukti dari pemakanan yang kita makan membawa kepada kesan yang sangat buruk. Adakah kita yakin 100% sihat? Dan apa alternatif untuk kita kekal sihat? Adakah kita mengamalkan ubat-ubatan? Adakah kita bersenam? Adakah kita diet? Adakah kita mengamalkan suplemen? Ataupun kita sekadar reda dengan apa yang Allah uji, apa yang Allah bagi? Aku nak sakit-sakit, nak mati pun matilah. Memang betul, maut tu Allah yang tentukan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu ikhtiar, kita berani untuk ikhtiar, kita ada satu kemauan untuk kita kekal sihat untuk kehidupan kita, insya-Allah. Syukuri nikmat kesihatan. Maukah rezeki dan kesihatan yang baik bukan sekadar mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Kita mesti berani berusaha, berikhtiar ke arah itu. Itu yang dikatakan tadi. Bukan sekadar menadak tangan, kita boleh dapat sihat. Kita kena berusaha, kita kena berikhtiar. Bukan saja kesihatan, malah kewangan, malah rezeki kita begitu juga. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah dah cakap, kalau kita sakit, kita tak berubah untuk ke arah kita lebih sihat, kita akan terus sakit, kronik dan mungkin kita terus meninggal dunia. Kerana kita pasrah dan kita reda. Sebenarnya kita kena berusaha ke arah yang lebih baik.
Alternatif ikhtiar sihat, produk kesihatan. Kenapa City Joy? Banyak produk-produk yang dekat luar. Kenapa City Joy? Satu minuman kesihatan isi keluarga yang lengkap dengan nutrisi untuk tubuh badan. Sesuai untuk semua. Baik orang yang mengandung, orang lepas melahirkan, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Produk patuh syariah, alternatif ikhtiar sihat. Produk yang diiktiraf berkualiti dan terbukti berkesan melalui kajian perubatan juga pengalaman pengguna yang telah mengamalkannya. Tak payah jauh, saya sendiri telah mengamalkannya dan saya terbukti mendapat manfaat yang baik padanya dan saya kongsikan. Make that change my life. Daripada saya makan ubat, saya dah tak payah makan ubat selama 5 tahun. Saya bergantung kepada dadah. Sekarang saya tak bergantung kepada dadah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kerana kolostrum mempengaruhi tahap kesihatan seumur hidup kita. InsyaAllah.